Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Alqamah bin Wa'il, kata dia, haddatsahu anna abahu haddatsahu qala inni laqa'idun ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam إذ جاء رجل يقود آخر بالنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل أخي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ قال نعم قتلته. قال كيف قتلته؟ قال كنت أنا وهو نختبط من شجرة فسبني فأغضبني فضربته بالفأس على قرني فقتلته. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك؟ قال ما لي مال إلا كسائي وفأسي. قال فترى قومك يشترونك؟ قال أنا أهون على قومي من ذاك. فرمى إليه بنسعته وقال دونك صاحبك. فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قتله فهو مثله. فرجع فقال يا رسول الله إنه بلغني أنك قلت إن قتله فهو مثله وأخذته بأمرك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ قال يا نبي الله بلى. قال فإن ذاك كذاك. قال فرمى بنسعته وخلى سبيله. أو كما قال hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi bernama Alqamah bin Wa'il, kata dia, bapa dia cerita satu hadis. Alqamah kata pak dia ada cerita satu hadis. Kata bapa dia, inni laqa'idun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapa Alqamah kata, waktu tu aku tengah duduk sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idh ja'a rajulun yaqudu akhar bin nis'ati. Tiba-tiba mai satu orang ke depan Nabi dalam keadaan dia ikat satu orang lain, heret mai ke depan Nabi.
Bapa Alqamah cerita, satu hari dia duduk dengan Nabi. Tiba-tiba mai satu orang, heret satu orang lain. Dalam keadaan duk ikat dengan tali. Heret mai depan Nabi. Faqala ya Rasulullah, hadza qatala akhi. Kawan hak heret ni mai depan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, dia ni bunuh saudara aku. Dia bunuh saudara aku. Aku dapat tangkap dia, aku ikat dia, aku bawa mai depan tuan, ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila benda ni mai depan Nabi, Nabi tanya kawan yang kena tambat ni, aqatalta? Nabi kata, betulkah hang ada bunuh orang? Qala na'am qataltu. Dia kata, betul, saya ada bunuh orang. Memang apa yang dia kata sungguh. Qala kaifa qatalta? Nabi tanya dia, macam mana boleh jadi sampai hang dibunuh orang? Qala kuntu ana wa huwa naqtabitu min syajarah. Dia kata, cerita dia macam ni. Aku dengan kawan yang aku bunuh ni, kami sama-sama duduk petik daun pokok. Fasabbani, duduk tak duduk dia maki aku. Dia cerita depan Nabi. Benda ni jadi macam tu aja. Benda ni tak dijangka, tak disangka, tak dirancangkan. Cerita dia, aku dengan kawan yang aku bunuh ni, kami sama-sama duduk petik daun kayu. Duduk tak duduk, fasabbani, dia maki aku. Fa'aghdabani, maka aku naik marah. Fadarabtuhu bil fa'si ala qarni, aku ambil kapak, aku sekeh kepala dia. Cerita lagu tu aja. Bukan dia rancang, bukan dia jangka, bukan kata benda ni diplan nak bunuh orang. Macam yang jadi kat budak sekolah Arab di Negeri Sembilan tu lah. Bukan kata 8 orang tu berniat nak bunuh kawan ni. Tak tahu apa cerita yang betul-betul jadi. Marah punya pasal lah. Marah punya pasal jadi macam tu. Demikian berlaku pada zaman Nabi SAW. Dua orang ni tak ada pasal-pasal, kawan elok, kawan baik, sama-sama pergi ke hutan, duk petik daun kayu, duk tak duduk hak seorang start maki kawan hak seorang lagi. Punca daripada mulut, punca daripada bercakap tu, kawan tu sudah naik angin, kawan tu sudah naik darah, maka akhirnya di tangan ada kapak, dia sekeh pergi kepala kawan ni. Faqataltu, cerita dia macam tu, maka akhirnya aku bunuh dia, mati kau ni. Faqala lahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, hal laka min syai'in tuaddihi an nafsik? Nabi kata, okeylah, ceritanya pembunuhan sudah berlaku, kamu dah mengaku kamu bunuh dia. Lah ni kamu ada tak ada duit boleh nak tebus diri kamu? Kamu ada tak ada duit nak bayar diat untuk nak lepas kamu daripada hukum qisas? Kamu sudah bunuh orang, kamu sewajarnya dikenakan hukum bunuh. Lah ni kalau kamu tak mau kena bunuh, boleh tak boleh kamu ganti dengan bayar diat kepada keluarga yang kena bunuh? Qala mali malun illa kisai wa fa'si. Dia kata, ya Rasulullah, aku apa pun tak ada. Yang ada kat aku ni lah baju selai yang aku pakai dengan kapak betuah ni. Aku bukan orang ada duit. Tak ada apa dekat aku ni, mali malun, tidak ada bagi aku harta illa kisai, melainkan ni baju yang aku pakai selai ni aja yang ada pun, wa fa'si, dengan kapak betuah ni. Qala fatara qaumak yashtarunak. Nabi kata, lah ni macam ni, cuba tengok Ustaz, ada tak ada keluarga kamu yang boleh bagi duit untuk tebus kamu daripada kena hukum bunuh ni? Hang tak ada ke adik-beradik yang ada duit, kot-kot mereka boleh tolong bagi duit mereka untuk tebus kamu daripada kena hukum bunuh? Qala ana ahwanu ala qaumi min zak. Dia kata, ya Rasulullah, aku ni pada mata adik-beradik aku tak ada nilai. Duit mereka lebih bernilai daripada nyawa aku.
Ada adik-beradik bukan tak ada, dan adik-beradik hak ada duit pun ada. Tapi aku dengan duit mereka lagi sayang duit mereka daripada aku. Nama kata nak bagi duit mereka kerana nak bebas aku, tak mungkin mereka boleh buat. Farama ilaihi binis'atih. Nabi SAW pun ambil tali hak duk tambat dia ni, Nabi ambil, Nabi balin pergi dekat kawan hak Erik mai tadi. Nabi balin tali tu pi, wa qala dunaka sahibak. Nabi kata, lah ni lagu ni lah, aku serah balik dia ni dekat hang, ikut hang lah nak buat apa kat dia ni. Nabi kata dekat dia, dunaka sahibak, terserah pada kamu lah, saudara kamu ni, kamu nak buat apa kat dia, kamu buat lah. Fantalaqa bihir rajul. Maka dia ni pun dah Nabi lempak balik tali mai kat dia, dia pun pegang beralih heret balik kawan ni pi. Falamma walla, apabila dia beralih nak pi aja, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bercakap. Nabi kata, in qatalahu fa huwa mithluh. Nabi kata kalau dia ni bunuh kawan ni, kalau dia mengambil keputusan untuk nak tuntut qisas ke atas kawan ni kerana bunuh saudara dia, fa huwa mithluh, sama 2 kali 5 dua ni. Nabi kata betul, agama membenarkan kamu tuntut qisas dekat dia, tapi kalau kamu tuntut qisas, kamu dengan dia sama aja, suka bunuh orang. Faraja'ah, benda ni bila sampai dekat dia, depa pergi habaq dekat dia, hang tahu tak, lepas daripada hang pusing tadi Nabi kata lagu tu. Nabi kata kalau hang terus dengan niat nak bunuh kawan yang bunuh saudara hang ni, fa huwa mithluh. Nabi kata hang sama macam kawan yang bunuh ni. Dia bunuh adik-beradik hang, hang bunuh dia. Cerita dia pembunuhan tak akan berakhir. Kamu diberi hak oleh agama untuk tuntut dia dihukum mati. Tapi kalau itu yang kamu tuntut, kamu dengan dia sama lah. Dari segi tak sayang nyawa orang, suka tengok orang mati. Bila dengar benda ni dekat dia, faraja'a, dia pun tak boleh duduk, patah balik pergi jumpa Nabi SAW. Faqala, ya Rasulullah, innahu balagani annaka qulta in qatalahu fahuwa mithluh wa akhaztuhu bi amrik. Dia patah balik pergi dekat Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada orang bagi tahu dekat aku tadi bila aku beralih aja, Tuan ada kata kalau aku bunuh dia ni, aku dengan dia sama aja. Betul ke? Nabi kata betul. Bila Nabi kata betul, dia kata wa akhaztuhu bi amrik. Dia kata, ya Rasulullah, lah ni macam ni, aku serah padamu ya Rasulullah, buatlah keputusan apa yang patut terhadap dia ni. Maknanya, ya Rasulullah, aku buat keputusan, aku tak mau bunuh dia, aku serah dia dekat kamu, kamu nak buat apa buatlah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amma turidu an yabu'a bi ithmik wa ithmi sahibik. Nabi kata, takkah hang mau supaya dia pikul dosa hang dan supaya dia pikul dosa saudara hang yang dia bunuh? Nabi kata, kalau hang sanggup lepas dia daripada hukum bunuh, dosa hang, pasal hang sanggup memaafkan dia, dosa hang dia kena tanggung. Dosa saudara hang yang dia bunuh hari itu pun dia kena tanggung. Hang mau tak Tuhan bagi jadi macam tu? Qala bala. Dia kata, mau ya Rasulullah. Kalau dengan kerana aku bagi maaf dekat dia, dosa aku dia kena tanggung. Kalau kerana aku bagi maaf dekat dia, dosa saudara aku yang dia bunuh pun dia ni kena tanggung, aku sanggup lepaskan dia. Qala farama binis'atih wa khalla sabilah. Maka dia ni pun dilepaskan dan dia pergilah ke mana dia nak pergi. Hadis itu hadis sahih, riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tuan-tuan tengok cerita ni. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah, satu, kerana mulut badan binasa. Satu, duk kawan elok-elok di masuk hutan, duk petik daun kayu, kerana duk maki lebih kurang dan sebagainya, tak pasal-pasal kawan sudah jadi lawan yang akhirnya membawa kepada berbunuh-bunuh. Pengajaran yang pertama ialah kerana mulut badan binasa. Maknanya ialah jaga mulut kita. Jaga mulut kita. Bagi sakit hati orang, kita seronok. Tapi orang yang kena sakit hati, dia tak seronok. Dia tak seronok, 1001 kemungkinan boleh jadi.
Yang kedua, sahabat Nabi, mereka dengar cakap Nabi. Dia betul-betul dah ingat hati nak bunuh kawan yang bunuh saudara dia. Tapi kerana Nabi kata kalau hang bunuh dia, hang sama macam dia. Kerana Nabi kata lepas tu, patah balik mai jumpa Nabi, batalkan niat dia daripada nak tuntut qisas pada kawan ni. Maknanya apa tuan-tuan? Sahabat Nabi, mereka dengar cakap Nabi. Maknanya kita ni apa masalah kita? Tak boleh nak dengar hadis Nabi. Pengajaran yang ketiga yang dapat kita ambil ialah memaafkan orang yang buat salah pada kita tak merugikan kita. Orang buat salah ke kita, kita bagi maaf dekat dia, tak rugi kita ni. Bahkan Nabi kata dalam sebuah hadis lain, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Nabi kata tidaklah Allah Subhanahu wa taala tambah kepada satu orang manusia yang sanggup bagi maaf, melainkan kemuliaan bagi dia. Satu orang yang boleh bagi maaf dekat orang yang buat salah ke dia, Allah tambah kemuliaan dia, orang lagi hormat dekat dia. Maknanya ialah kita kena belajar bagi maaf dekat orang yang pernah buat salah ke kita. Belajar bagi maaf. Pengajaran yang keempat yang boleh kita ambil daripada hadis ni ialah orang yang boleh memaafkan orang lain adalah orang yang berjiwa besar. Tak semua orang bila orang buat salah kat dia, dia dengan senang hati bagi maaf dekat orang lain. Tak semua orang. Kalau dia boleh bagi maaf dekat orang yang buat salah kat dia, dia berjiwa besar. Pengajaran kelima yang kita boleh ambil daripada hadis ni ialah nyawa orang tinggi nilai dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyawa orang tinggi nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan nyawa orang Islam saja, nyawa orang bukan Islam pun di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi nilai dia. Tuan-tuan, dalam ayat Quran ayat 93 surah An-Nisa, Allah terang-terang sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Sadaqallahul 'azim. Tuhan kata, siapa bunuh orang Islam yang beriman, sengaja bunuh, siapa saja pergi bunuh orang Islam, fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha, maka balasan dia satu, dia masuk neraka jahanam kekal selama-lama. Mana-mana daripada kita pergi bunuh orang Islam, saja bunuh, kita kekal dalam neraka jahanam selama-lama. Wa ghadiballahu alaihi, Allah cukup murka pada orang yang buat kerja macam ni. Wa la'anahu, Allah laknat dia ni, yang sanggup pergi bunuh saudara seagama ni, Allah laknat dia. Wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, Allah janji akhirat esok dia kena azab yang cukup besar. Makna daripada ayat ni ialah apabila orang Islam sanggup bunuh saudara yang sama-sama Islam, yang mengucap dua kalimah syahadah, 4 balasan Tuhan bagi ke dia. 4 balasan. Yang pertama, kekal dalam neraka jahanam. Yang kedua, Allah betul-betul murka pada dia. Yang ketiga, Allah laknat dia. Yang keempat, Allah janji dia akan kena azab besar. Dalam ayat 31 surah Al-Ma'idah, Allah sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahya an-nasa jami'an. Sadaqallahul 'azim. Tuhan kata, barang siapa bunuh satu manusia tanpa sebab yang sebenar. Maknanya bunuh satu orang, tak kira Islam, tak kira orang bukan Islam. Barang siapa yang membunuh satu nyawa, barang siapa pergi bunuh satu orang tak pasal-pasal, dia ni tidak ada satu pasal yang membolehkan kita bunuh dia. Faka'annama qatala an-nasa jami'a, sama macam dia bunuh semua manusia. Maksud dia apa? Maksud dia bila kita bunuh satu orang tak pasal-pasal, maknanya kita membuka pintu kepada berlaku pembunuhan.
Tuan-tuan, kita bunuh satu orang, dia ada anak, dia ada keluarga, dia ada kawan. Anak dia, keluarga dia, kawan dia nak lepas kita. Kita bunuh A ada anak, ada keluarga, ada macam-macam orang keliling dia. Kita bunuh dia, adik-beradik dia cari kita. Kita pula dikena bunuh dengan adik-beradik dia. Kita bunuh satu orang, kita membuka pintu kepada nak berlaku lagi pembunuhan lain selepas daripada bunuh seorang tadi. Maka Allah sebut dalam ayat ni, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi. Siapa bunuh orang tak pasal-pasal, tidak ada sebab yang membolehkan dia bunuh orang, dia pergi bunuh orang, faka'annama qatalan nasa jami'an. Dia sama macam orang yang bunuh manusia ramai. Pasal apa? Pasal kerana dia bunuh seorang, dia membuka pintu kepada akan berlaku pembunuhan lain selepas ni kerana dendam. Ayat ni umum, dia tak kira siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita nak beritahu benda ni pasal apa? Pasal dah ni kita pun takut tengok lu jadi bom sana sini di seluruh tempat. Takut kerana satu orang kena bunuh, lepas tu 10 orang lain kena bunuh. Bila nak berhenti benda ni? Tonton tengok pergolakan di selatan Thailand ni. Kita terus tunjuk jari siapa start, siapa mula, siapa apa, terus tunjuk. Cerita dia apa pun bermula daripada insiden bom yang menyebabkan ada orang mati. Siapa dalang di sebalik itu, Allah saja yang tahu. Manusia tak tahu, manusia hanya tuduh hang, tuduh aku. Tapi ceritanya bermula dengan insiden bom tu, apa jadi? Dia membuka pintu kepada banyak lagi orang akan mati. Balik kepada ajaran Islam. Balik kepada Al-Quran, balik kepada hadis Nabi SAW. Nak buat apa pun, balik kepada Quran, balik kepada hadis Nabi. Tengok betul tak betul benda yang kita nak buat. Kalau sekiranya benda yang kita nak buat ini tidak disokong oleh ayat Quran dan hadis Nabi yang diberikan tafsiran jelas, jangan buat benda-benda yang membuka pintu kepada jadi macam-macam karut di atas muka bumi ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan kerana tu apa jadi? Pondok-pondok yang ada banyak di selatan Thai semua jadi masalah lah ni. Ada satu pondok tu budak sebelum ni mengaji 1000 orang, habis cerah tak tinggal sikit pun. Ibu bapa pun main ambil balik, takut sat lagi ada pihak buat serang balas, anak dia mati saja dalam pondok. Duk boleh mengaji elok-elok, boleh duk tadah kitab faham agama elok-elok, kerana sikit benda mula ni dia jadi rosak habis semua sekali. Maka elok Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam ayat ni, kita ambil renung balik, kita ambil baca, kita ambil faham balik. Tuhan kata, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatala an-nasa jami'an. Siapa tak pasal-pasal pergi bunuh satu nyawa lain, tak kira Islam, tak kira kafir, tanpa sebab sebenar, maka dia seolah-olah bunuh manusia semua sekali. Kerana satu pembunuhan yang dia mulakan, dia membuka pintu kepada berlaku banyak lagi pembunuhan lain selepas daripada itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil iktibar daripada apa yang kita baca dalam mukadimah kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala pelihara Islam, Allah pelihara orang Islam, Allah pelihara orang-orang yang sangat sayang kepada Islam yang ada di atas muka bumi ini. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 17. Muka surat 224. Muka surat 224. Perenggan yang bawah, dia kata, dan tersebut cerita di dalam Bani Israel bahawasanya seorang orang yang berbuat ibadah adalah dia sedang beribadah akan Allah Subhanahu Wa Taala beberapa masa yang panjang. Ini dia nak cerita dekat kita kisah satu orang yang hidup pada zaman Bani Israel. Dia ni seorang abid billah, satu orang yang kuat beribadat pada Allah. Maka datang kepadanya satu kaum, lalu berkata kepadanya, sesungguhnya di sana ada satu kaum sembah mereka itu akan pokok kayu. Dia ni ahli ibadat. Tiba-tiba ada orang mai di pondok dia, mai bagi tahu dekat dia. Dia berkata, hang tak tahu ke ujung kampung sana depa pakat duk sembah pokok kayu. Orang mai report dekat dia macam tu. Bukannya menyembah Tuhan,
Mereka kata, ujung kampung dah tak pergi tengok kan jadi celaru dah. Selama ni duk sembah Tuhan elok-elok, ni dah ada satu orang mai duk ajak mereka tinggal sembah Tuhan, pergi sembah pokok kayu. Bila didengar oleh ahli ibadah itu, lalu marah dia. Dia bila dengar dan naik angin. Macam mana boleh jadi lagu ni? Aku dah duk pergi ajak mereka, aku dah pergi duk bagi tahu dekat mereka, kata kita ni kena sembah Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang esa. Macam mana boleh jadi lagu ni? Boleh pergi tinggal Allah, boleh pergi sembah pokok kayu. Maka dengan segera dia capai kapaknya, lalu dipikulnya pergi menuju kepada pohon kayu tu. Dia pun gagak-gagak ambil kapak sebilah nak pergi tebang pokok hak orang duk sembah ni. Supaya dipotongnya dan ditebangnya pokok itu, tiba-tiba di jalan berjumpa dia dengan iblis yang merupa dengan satu rupa orang tua. Dalam perjalanan duk bawa kapak, duk langkah debuk-debuk nak pergi tebang pokok tu, main satu orang tua depan dia. Orang tua ni adalah jelmaan daripada iblis. Lalu berkata iblis itu kepada dia, hai laki-laki, diberi rahmat akan dikau oleh Allah. Iblis pun dia respect Tuhan. Dia pun masalah dia marah dekat Nabi Adam aja. Iblis ni dia punya masalah dia marah dekat Nabi Adam saja. Pasal apa Allah suruh dia sujud kepada Adam? Usjudu li Adam. Pasal apa Tuhan perintah suruh sujud dekat Adam? Tuhan dia terima, Allah Tuhan dia. Cuma tak puas hati pasal pergi lantik Adam pergi jadi khalifah ni yang ni, dia tak puas hati. Bila dia jumpa kawan ni, Abid Billah yang bawa kapal Nabi tebang pokok ni, bila dia jumpa, dia punya ucapan dia kata, hai laki-laki, diberi rahmat akan dikau oleh Allah. Dia kata, kemana kamu hendak pergi? Dia kata, ni hang nampak kalut nak pergi ke mana? Maka kata ahli ibadah itu, aku mau tebang pokok kayu itu kerana dia disembah lain daripada Allah. Aku nak pergi tebang pokok yang mereka duk sembah ni. Pokok tu jadi punca mereka ni syirik dengan Allah. Aku nak pergi tebang pokok tu. Maka jawab iblis itu, hai laki-laki, apakah engkau ini? Apakah engkau pedulikan itu? Kamu tinggalkan ibadah kamu dan kamu tinggal berbimbang kamu dengan diri kamu serta beradab kepada bimbang lain pula. Dia kata, apa kena dengan hang ni? Hang duk ibadat elok-elok, hang duduk abdi diri dekat Allah elok-elok, hang sanggup pergi tinggal ibadat hang yang dah elok dah tu kerana nak pergi sibuk hal orang lain. Apalah hang ni? Nampak tuan-tuan, dia masuk jarum. Hang duk ibadat elok-elok dah, duk zikir, duk apa semua elok dah, duk semayang, duk sentiasa bertafakur, sentiasa duk bermunajat kepada Allah. Hang duk buat benda tu elok dah. Hang pergi tinggal benda elok yang hang duk buat semata-mata nak pergi tebang pokok yang orang duk sembah. Bukan ada kena mengena dengan hang. Orang nak sembah biar pergi kat depa lah. Hang buat kerja baik yang hang duk buat tu. Tuan-tuan, alang-alang dengar pun pening juga. Macam nak betul lagu dia ni kata. Dia lagu tu. Maka jawab ahli ibadah itu bahawasanya ini jumlah daripada perbuatan daripada ibadah kepada Tuhan pujuh. Dia kata ni, aku nak pergi tebang pokok kayu ni pun ibadah juga. Dia kata. Hang jangan nak mempersempitkan ibadah kepada berzikir, kepada bermunajat kepada Allah saja. Aku nak pergi tebang pokok kayu ni pun, ini pun kira nahi mungkar. Ini pun nak pergi cegah mungkar. Cegah mungkar ni pun ibadah juga. Aku nak pergi buat ni pun benda ibadah. Dia kata. Dia cuba nak buat kuliah subuh dekat iblis ni. Maka kata iblis itu, sesungguhnya aku tidak mau membiarkan kamu tebang pohon kayu tu. Iblis ni ada rupa orang tua ni, dia kata, lah macam ni lah. Apa cerita pun aku tak akan lepas hang pergi tebang pokok tu. Lah ni kita ringkas cakap. Ringkas cakap, kalau niat hang nak pergi tebang pokok tu, aku akan menjadi galang ganti. Aku tak akan benang hang pergi tebang pokok tu. Maka ia pun melawan, bergumpai dengan laki-laki itu. Gocok. Dan laki-laki itu pun melawan akan dia. Lawan. Dia antara iblis rupa orang tua ni dengan Abid yang nak pergi tebang pokok ni jadi gaduh, jadi lawan. Maka menang oleh laki-laki ahli ibadah itu akan iblis. Menang ke dia? Iblis kalah, menang ke dia? Lalu dibantingnya di atas muka bumi dan duduk dia di atas dada iblis itu. Dia boleh bagi jatuh iblis ni, dia naik duduk atas dada, angkat kapak dah macam tu.
Maka berkata iblis itu bagi dia, hai laki-laki, lepaskan aku. Ada kata lah ni macam ni, lah ni macam ni. Nanti kita sembang dulu. Dan bangun kamu daripada aku. Turun. Jangan duduk atas dada aku, nak sembang tak boleh. Turun. Supaya aku bercakap bagus dengan kamu. Supaya aku boleh duduk elok-elok, kita bercakap elok-elok benda ni. Maka bangun laki-laki itu daripadanya. Dan berkata iblis baginya, apa ini kerja? Sesungguhnya Allah Ta'ala menggugurkan kesalahan kamu daripada pekerjaan ini. Dan tiada diperlukannya ke atas kamu. Dan bukannya kamu Nabi. Dan bukannya kamu ini menyembah akan pokok itu. Dan tiada apa dosa atas kamu jika orang lain menyembahnya. Dia kata, hang ni apa? Benda aku tak faham dengan hang. Yang pergi sembah pokok kayu tu bukan hang. Yang pergi sembah pokok kayu tu bukan adik-beradik hang. Yang sembah pokok kayu tu orang. Mereka nak sembah apa pun, biar pergi kat mereka lah. Yang hang pergi buat kalut nak tebang pokok nak. Apa kena dengan hang ni? Dia buat sembang begitu. Lebih baik kamu berbimbang dengan ibadah kamu. Dan biarkan dia. Dia kata, hang pergi jaga hang punya hal saja. Hang pergi beribadat pada Tuhan, hang pergi berzikir pada Tuhan, hang pergi bermunajat pada Tuhan. Itu kerja hang pergi buat yang tu. Jangan duk main buat kerja orang. Benda ni tak ada kena mengena dengan hang. Hang bukan Nabi. Nak dipertanggungjawabkan apabila umat dia buat silap. Hang bukan Nabi. Hang jaga diri hang cukup. Dia kata. Kerana ada bagi Allah itu beberapa Nabi di atas muka bumi ini. Sekiranya dikehendaki Allah menebangnya, nescaya disuruh Allah mereka itu kepada ahlinya. Dan disuruhnya untuk menebangnya. Dia kata, Tuhan ada Nabi-Nabi dia. Kalau sekiranya pokok tu Tuhan mau supaya ditebang, Tuhan tak suruh hang. Tuhan suruh Nabi ditebang. Ya, hang tak pasal-pasal nak pergi buat kalut ni pasal apa? Dia duduk tanya yang tu. Maka kata ahli ibadah itu, pasti aku tebang juga akan dia. Semangat kuat lagi. Kok mana pun aku tebang. Hantu saya duk main cerita tu, cerita ni dekat aku. Hantu saya duk pujuk aku. Hantu saya duk buat apa kat aku. Aku nak pergi tebang pokok tu. Maka iblis itu pun menegah dan menahan akan dia dengan sungguhnya. Dan tiada memberi tebang akan dia. Dan bergumpal pula di situ. Sehingga dikalah akan dia. Yang ni akan iblis itu oleh ahli ibadah itu. Bila iblis ni tahan juga, bocor lagi sekali. 2 kali dah lawan. Lawan. Menang ahli ibadah ni juga. Jatuh ke bawah, angkat kapak naik lah. Maka direbahkannya ke muka bumi dan naik dia di atas dada ni tadi. Sehinggalah lemah iblis itu daripada melawannya. Iblis kalah. Bila dilihat oleh iblis itu akan hal yang demikian, lalu berkata iblis kepada laki-laki itu, maukah kamu aku beri satu fikiran yang boleh menghukumkan antara aku dengan kamu? Dia kata, tidak. Lah, aku ada satu idea. Hang dengar dulu apa aku nak kata. Lepas tu hang beritahu setuju tak setuju. Ada satu lagi kata. Dan ialah pekerjaan yang lebih baik bagimu dan lebih manfaat bagi kamu. Aku nanti bagi satu idea dekat hang. Idea ni baik untuk hang dan betul-betul akan bagi manfaat dekat hang. Maka jawab laki-laki tu apa dia? Dia pun dengar, ini idea nak kena dengar dulu. Apa dia? Dia kata, maka kata iblis itu, lepaskan aku dan bangun aku daripada kau ni. Dia kata, lah ni lebih bagi aku bangkit berdiri, kita sembang elok. Supaya boleh aku bercakap baik dengan kamu. Maka laki-laki itu pun melepaskan iblis itu dan berdiri dia. Dan iblis itu pun lalu berkata, hai laki-laki, kamu ini satu orang yang fakir. Tiada apa sesuatu bagi kamu. Sesungguhnya kamu boleh. Dan sesungguhnya kamu itu boleh aku mengaku beri jalan semua orang mau kemukakan akan kamu. Dia kata lah ni lagu ni. Hang orang miskin, betul tak betul? Dia kata dekat Abid Billah ni, dia kata dekat ustaz ni. Dia kata hang miskin, betul tak betul? Dia kata betul ya, aku bukan orang kaya. Nak kata miskin sangat tak, tapi aku bukan orang kaya. Baik, lah ni lagu ni. Oleh kerana hang miskin, orang korang hormat dekat. Lah ni macam ni, aku nak bagi dekat hang satu benda yang orang akan hormat hang. Zaman tu pun serupa lah lagu lah tuan-tuan. Lah ni kalau dekat boleh tu baca ayat Quran hadis saja, ringgit korang sikit, korang sokongan. Dia ringgit mau ada sikit.
baru ada lebih sikit sokongan. Iblis sudah masuk satu jarum di situ. Dia kata, apa dah ni dulu ni, aku nak bagi satu idea dekat hang. Hang ni miskin, betul tak betul hang miskin? Dia kata betul ya. Baik, aku nak bagi satu jalan dekat hang. Hang nanti jadi ada duit sikit, orang nanti hormat hang. Macam mana? Dia kata. Dan barangkali pula kamu itu dikasih orang lebih daripada saudara-saudaramu. Kerana hang ada duit, dandan orang main jumpa hang jauh lagi, Assalamualaikum Ustaz, macam tu. Mau tak mau aku nanti bagi hang jadi macam ni. Dan boleh kamu bertolong menolong dengan jiran kamu. Dia kata bila ada duit, tolong orang pun okey. Macam lah ni tekat nak tolong nasihat lah boleh. Bila main apa sikit nasihat sabang lah nak buat macam mana ujian Allah Ta'ala bagi kita miskin, tak larat dengar. Aku tak ada duit, aku pergi jumpa dia, kot dia boleh bagi minyak pelincir sikit. Minyak pelincir tak boleh bagi, tu nasihat terus sabang. Sabang tak ada nasihat, aku pun tahu kalau nak sabang. Dia kata, Iblis katakan dia, aku bagi duit sikit dekat hang. Mana orang susah main, hang lepas duit dekat mereka. Lepas duit, dia kembang hati dekat hang, tak tahu nak abang. Dan dia hormat hang. Macam tu. Dan lapang lega kamu di dalam hal kehidupan hang sendiri pun bila ada duit ni lapang banyak. Dan boleh kamu tidak berhajat kepada siapa-siapa lagi. Hang bila ada duit, barulah hang tak heran ke orang. Bila tak ada duit ni masalah. Nak kena pergi serondoi muka tunjuk kat kau ni aku minta tolong hang. Aku pun tak ada orang lain lah, hang adik aku. Anak aku dapat masuk universiti. Mereka mau duit 3,000. Aku pun tak ada duit, aku nak minta kat siapa. Hang adik aku, hang dah tolong aku. Adik ni pun dengar, Allah, abang-abang main lewat sehari ya. Dia kata Allah, dia kata kalau awal sehari cantik. Saya kemarin baru bagi kat anak dia nak buat down payment beli kereta. Allah menyebut. Lagu tu lah. Bila tak ada duit ni nak pergi kat orang, kawan tengok kita mai tu dia ada fikir dah nak jawab apa. Fikir dah. Allah, dia kata baru bagi tadi. Dia kata bagi baru sangat. Pagi tadi. Kan? Ini cerita bila tak ada duit penyakit ni duduk mai. Dia kata. Jadilah ni dia kata aku nanti bagi dekat hang kemudahan. Dia kata ahli ibadah itu mau aku. Apa dia jalannya? Dia kata kalau begitu nampak boleh sembah. Kalau hang boleh hejah aku bagi lapang sikit tu, ringgit boleh ada, aku bukan apa. Aku kira duit tu aku nak tolong orang. Niat macam tu. Baik, macam mana cara? Maka kata Iblis itu tak usah kamu kerjakan menebang pokok kayu itu. Dia kata lah lagu ni, benda tu aku boleh bagi, tak ada masa itu benda kecil. Cuma lah ni hang batalkan niat hang dulu nak tebang pokok ni. Itu cerita dia. Bak nak bagi hang hidup senang ni, yang ni aku boleh hatung, ini benda kecil, tak ada apa, ni ringgit ni kecil punya hal. Hang ni dulu, syarat dia apa? Pokok ni jangan pergi tebang. Maka boleh aku berjanji kepada kamu, aku jadikan di kepala tidung kamu 2 dinar pada tiap-tiap malam. Kalau hang sanggup batalkan niat hang nak pergi tebang pokok kayu ni, aku boleh janji ke hang satu. Bangkit tidung pagi 2 dinar, nanti dia ada ujung kepala, ujung katil dia ada 2 dinar. Dia kata. Maka bila pagi saja kamu ambil 2 dinar itu, maka boleh kamu belanja atas diri kamu, dan boleh kamu belanja untuk anak isteri kamu, dan boleh kamu bersedekah kepada saudara-saudara kamu. Maka itu lebih utama dan lebih berfaedah pada kamu dan pada orang Islam sekaliannya. Dia kata hang bila ada duit hang pun senang, keluarga hang pun senang, orang Islam ada keliling hang pun boleh tumpang senang. Pasal apa? Pasal hang ada duit hang boleh tolong mereka semua. Apabila memotong dan menebang pohon kayu yang ada tercacak di tempatnya itu, dengan syarat dia kata hang jangan daripada hang tebang pokok kayu tu, baik hang terima cadangan yang aku bagi ni. Maka tiada apa yang memberi mudarat akan kamu. Hang tak tebang pokok kayu tu pun hang tak ada nak mudarat apa. Hang dapat pula manfaat 2 dinar tiap-tiap pagi. 2 dinar ni kira macam 2,000 lah zaman tu. 2,000 sehari. Kan? Ini boleh dengar. Dan tiada memberi manfaat apa sesuatu bagi saudaramu, yakni orang-orang mukmin, memotong menebangnya itu. Kalau hampir tebang pokok tu pun, orang hadu ikut hang ni tak ada apa, mereka memang tak pergi sembah pokok kayu tu. Yang duk sembah ni memang puak tak boleh pakai dah. Orang hadu ikut hang, tak ada apa-apa, hang tak tebang pun mereka duk ikut hang juga. Dia duk masuk jarum dia.
Maka apabila didengar oleh ahli ibadah itu, lalu berfikir dia dengan sejuruh lamanya pada apa-apa yang dicakap oleh iblis itu, dan berkata dalam hatinya, benar orang tua ini. Bila dengar, dia juga orang tua ni kata. Jadi, begitu. Maka bukannya aku Nabi. Dia kata betul juga, aku bukan Nabi. Yang aku piduk kanduk nak buat kerja patut Nabi buat ni pasal apa? Dia duduk main kutu dah. Dia duduk fikir kutu dah. Maka sampai lazim atasku memotong pohon kayu itu. Kalau aku Nabi, sungguhlah menjadi lazim, menjadi wajib ke atas aku piduk potong pokok kayu yang orang duk sembah ni. Aku bukan Nabi, bukan kewajipan aku pergi nak potong pokok aku. Dia mula duk pujuk diri dia. Dan tidak disuruh oleh Tuhan aku memotongnya. Dan tak ada pun kau kata Tuhan perintah aku suruh pergi buat. Benda tu aku saja yang rasa nak pergi buat. Dia duk fikir macam tu. Sampai menjadikan aku bernama orang derhaka. Kot kata Tuhan perintah, aku tak pergi buat. Kot kata aku nak jadi orang derhaka. Tuhan tak suruh aku pergi potong pokok kayu tu. Betul orang tua ni kata. Dan apa yang telah disebut oleh orang tua ni betul-betul berfaedah bagi umum manusia. Dia kata hak orang tua ni kata betul. Bila ada duit, banyak benda aku boleh buat. Boleh tolong sekolah agama. Dia mula ada fikir begitu. Aku banyak benda dah duk main dalam kepala ni nampak bagus. Kemudian daripada itu, lalu beraku-aku, yang ni bersetuju antara ahli ibadah itu dengan iblis tadi atas menyempurnakan seperti yang dikata oleh iblis itu. Dia pun last sekali sign MOU, Memorandum of Understanding. Okey lah, kita antara kita tu ada understanding. Aku pun setuju tak pergi tebang pokok, hang pun setuju lepas ambil 2 dinar setiap pagi. Nampak MOU boleh sign lah ni. Dan iblis itu pun bersumpah ia mengaku akan menyempurnakan dia. Iblis ni kata, okey cantik lah kita dah sign elok, hang baliklah. Start daripada pagi esok juga 2 dinar nanti mai ujung kepala. Yang ni aku garanti, hang jangan takut. Maka kembali pulang ahli ibadah itu ke tempat dia beribadah. Dia pun okey, kapak pun buah di pinggang, balik. Dan bermalam-malam ia semalam-malam itu. Dan bermalam ia semalam-malam itu. Balik ni lambat dah tunggu pagi. Ni nak 2 dinar ni, mai ke tak mai? Mai ke tak mai? Lambat nak tunggu pagi. Apakala paginya, maka nampak 2 dinar di kepala tempat tidurnya. Bangkit pagi itu, ni dia punya duduk kibang 2 dinar. Oh, dia kata cantik. Lalu diambilnya akan dia. Kemudian keesokan harinya pun demikian juga. Kemudian pada hari yang ketiga dan keempat, tidak ada suatu apa lagi. 2 hari aja dapat. Tak padat. 2 hari aja dapat. Bangkit pagi ni 2 dinar, bangkit pagi esok 2 dinar, bangkit pagi sekali lagi, kandih bantai atas bawah kiri kanan, sampai bawah jinak hidup gagak, tak ada apa. Terlupa mai kan? Mula lu fikir macam-macam. Tak apa, aku esok dia double 4 dinar kot. Bangkit pagi esok pun duk gagal tak ada juga. Oh, dia kata nikah pun jadi lagu tu. Maka ahli ibadah itu pun lalu marah. Naik angin langsung lah. Buat main-main dengan aku. Dia ingat aku siapa? Marah. Langsung mengambil kapaknya, lalu keluar mau pergi potong pokok kayu tu. Pergi pula, dia kata trik ni habis. Pokok kayu ni bukan kata potong perdu, aku cincang lumat. Dia kata keluar marah. Dan berkata dalam hatinya, jika tidak aku dapat dunia, aku dapat akhirat pun jadi. Masa nak langkah keluar pula ni, dia kata tak dapat 2 dinar, 1 pagi pun mampu. Dia kata janji aku pergi potong pokok kayu ni, pahala akhirat Tuhan bagi. Aku baca akhirat ialah ni. Nampak? Dah jadi lagu tu. Maka tiba-tiba berjumpa iblis itu pula merupa seperti orang tua yang dulu juga. Pergi jumpa Syekh ni sekali lagi. Duk tunggu tengah jalan. Dia kata aku memang cari hang. Dia kata. Lalu kata iblis itu, ke mana kamu nak pergi wahai laki-laki? Iblis ni tanya dia, ni nampak kalut begini nak pergi mana? Maka kata laki-laki itu, aku nak pergi tebang pokok kayu tu. Maka kata iblis itu, tidak kamu terbuat. Dia kata kali ini hang tak boleh buat. Tebang pokok pun tak boleh, apa pun tak boleh lah. Dia kata. Maka tidak akan aku beri. Dia kata. Demi Allah, tiada kamu terbuat. Aku nak beritahu ke hang langkah mayat aku dulu kalau nak tebang pokok tu. Cuma aku nak beritahu dekat hang satu. Kali ini hang tak akan boleh buat. Dia kata. Dan tiada ada jalan boleh kamu menyempurnakan dia. Iblis ni kata hang buat di mana pun tak jadilah kali ni. Maka laki-laki itu pun mencapai akan dia supaya digumpalnya semacam yang telah lalu. Dia pun cekak baju, dia rimbuk.
Hang buat main-main dengan aku, hang tak tahu aku siapa. Dia kata, aku belajar putih 5 berapa kali. Dia kata, hang silap kalau nak lawan dengan aku. Capai-capai berdebu sebiji. Maka kata iblis itu, jauh sekali dapat kamu mengalahkan aku. Capai-capai dia kata, aku nak bagi tahu kat hang satu. Hang tak boleh buat apa kat aku kali ni. Iblis ni dah main kasang dengan dia. Maka iblis itu pun mencapai akan dia. Lalu direbahkannya semacam bulu burung oleh senangnya. Dia cekak iblis ni cekak dia balik, hawin jatuh macam mana kalih bulu burung turun begitu aja. Tak ada apa macam kacang begitu aja. Dan duduk iblis itu di atas dadanya. Kalah dah. Lalu berkata ia, tidak pun kamu berhenti daripada potong pokok kayu tu, ataupun aku sembelih akan kamu. Iblis tu kata kat dia, lah ni aku bagi kata 2 orang. Sama ada hang batalkan niat hang nak pergi potong pokok kayu tu, ataupun kalau hang nak pergi juga, aku bunuh hang lagi. Maka nampaklah pada ahli yang ibadah itu akan dirinya telah lemah. Dia baru sedang habis aku dah terkena dah kali ni. Maka tiada terkuasakannya melawan iblis itu. Maka ia pun lalu berkata, amboi, dia kata, sekali ini telah kalah aku. Lepaskan akan daku dan khabarkan kepada aku apa sebab aku boleh kalah ni. Dia kata kat iblis tu, lah ni lagu ni, aku pun rasa aku tak boleh lawan hang kali ni, hang kuat lain macam. Dia kata, pasal apa jadi lagu ni? Padahal telah menang aku daripada kamu pada mulanya. Maka jawab iblis itu, sebab pun kamu jadi kalah sekarang ni kerana engkau marah pada mula-mula kali itu kerana Allah. Dia kata hari itu 2 kali kita lawan hang menang tu, pasal masa tu hang marah kerana Allah. Hang nak dipotong pokok kayu tu kerana Allah, pasal tu hang menang, pasal tu aku kalah. Dan adalah niat kamu kerana akhirat pada masa tu. Masa tu hang baca akhirat aja, pasal tu Allah bagi hang menang. Dia kata, dengan sebab itu dikalah Tuhan akan daku, maka jadi menang kamu. Iblis kata kat dia, kamu kerana dunia, maka jadilah lemah. Maka jadilah niat kamu itu kerana dunia, maka dikerasi Allah Ta'ala atasmu, maka aku kalahkan kamu. Tapi kali ni hang ni, dia kata, kerana apa? Kerana dunia. Kerana tak dapat 2 dinar biar pasal hang nak pergi potong pokok kayu tu. Bila hang niat kerana dunia, Tuhan bagi hang kalah. Aku menang pada hang kali ni. Itu riwayat yang dia bawa mai dekat kita, berlaku pada zaman Bani Israel. Dia pada cerita ni tuan-tuan, apa pengajaran dia? Pengajaran dia satu, dia nak beritahu kat kita, buat apa pun biar kerana Allah. Kalau kita buat tidak kerana Allah, lambat laut Tuhan tunjuk niat tak betul kita. Lambat laut dia tunjuk niat tak betul kita tu akan ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah, dia kata beramal dengan ikhlas itu syarat pada sekalian ibadah. Apa pun kita buat, ikhlas itu yang paling penting. Apa pun yang kita buat, ikhlas tu paling penting. Satu orang guru mai buka kitab, mengajar kita, kalau tidak ikhlas, lebih besar pahala kawan yang pergi tempel poster ceramah tu. Dia tu lagi besar pahala daripada tok guru hak mai tu ceramah. Kalau kawan hak mai ceramah ni niat pasal apa? Kerana dunia. Mai ni kerana nak boleh duit 2-3 ringgit. Kalau itu niat dia, kawan hak pergi tempel poster nak bagi orang mai dengar ceramah agama ni, kawan hak tempel poster tu niat kerana Allah. Aku tempel ni, kalau 10 orang tengok poster ni, 10 orang mai. Mudah-mudahan kalau aku buat ikhlas, Allah bagi pahala. Dia lagi besar pahala daripada tok guru hadus cakap tak ikhlas. Balasan Allah bagi bukan berdasarkan kepada besar kecil kerja dia buat, tapi balasan Tuhan bagi berdasarkan kepada ikhlas ataupun tak orang hak buat kerja. Itu ceritanya tuan-tuan. Jadi dia nak bagi tahu dekat kita, dia kata beramal dengan ikhlas syarat kepada sekalian ibadah. Ikhlas tu penting. Maka ketahui olehmu bahawasanya tiap-tiap suatu itu terupa boleh bercampur dengan yang lainnya. Satu benda kita buat tu, kita tak tahu dalam benda kita buat tu bercampur berapa benda. Kita buat semayang, tapi berapa banyak benda tu ada dalam semayang yang kita buat tu, Allah yang tahu. Orang tak tahu. Nampak kita berbenam mandi dah, 6.30 dah pakai baju elok dah, duduk atas motor nak main masjid dah. Nampak macam tu, nampak elok. Tapi dalam perbuatan tu apa tu ada, Allah yang tahu. Mai tu kerana nak mengaji kerana Allah ke, mai tu kerana Allah tahu benda ni. Kadang-kadang satu amalan kita buat, berapa banyak benda bercampur dalam kita, Allah mengetahui. Allah Tuhan yang mengetahui.
Maka apabila bersih daripada bercampur tu dan cuci ia daripadanya, maka dinamakan ia cuci, dan dinamakan dia perbuatan bersih lagi cuci itu ikhlas. Dia kata kalau kita main ni betul-betul kerana Allah, yang tu Tuhan nilai sebagai suci, bersih dan ikhlas. Hari dia buat contoh kat kita. Dan bermula hakikat ikhlas itu iaitu keselamatan daripada riak dan hawa nafsu. Yang kata amalan yang buat ikhlas tu ialah amalan yang bersih daripada unsur nak tunjuk ke orang. Ikhlas. Tuan-tuan Furid tengok muka surat sebelah 227 perangan yang kedua. Saya terus nak bawa contoh saja. Dia kata dan ada pun bercampuran, maka ialah bahagian nafsu itu, maka ada baginya bermacam-macam misal. Satu daripadanya, tuan-tuan tengok contoh ni, nampak apa hal dia nak beritahu. Satu daripadanya, dia kata satu orang yang berpuasa. Dia berpuasa supaya dapat dia pantang daripada makan dengan sebab puasa itu. Serta niat dia nak mendampingkan diri kepada Allah. Campur. Yang dia duk puasa Isnin Khamis, Senin Khamis, Senin Khamis. Yang duk puasa ni pasal apa? Satu memang pasal kerana Allah lah. Pasal apa? Nabi kata puasa sunat hari Senin dengan hari Khamis ni dituntut dan menjadi amalan Nabi. Dia puasa kerana tu. Itu satu. Di samping tu kerana apa? Kerana doktor dia nasihat dia jangan duk makan banyak. Penyakit dia serius. Jadi dia puasa tu pasal apa? Pasal dua benda. Satu kerana Allah, yang kedua pasal doktor nasihat suruh korang makan. Maka kerana tu dia puasa. Maka ibadat puasa yang dia buat tu adalah ibadat yang bercampur. Dia kata di antara kerana Allah dengan kerana nak jaga kesihatan. Itu contoh dia bawa. Begitu jugalah seperti seorang yang memerdekakan hamba. Dia memerdekakan hamba supaya lepas dia daripada nafkahnya dan lepas daripada jahat perangainya. Dia ada hamba. Dia merdeka bang hamba tu. Dia merdekakan hamba tu pasal apa? Yang satu pasal apa? Pasal Allah memang menganjurkan supaya kita merdekakan hamba. Islam nak menghapuskan sistem perhambaan ini dengan cara apa? Dengan cara suruh kita merdekakan kalau kita ada hamba. Dia buat ni satu kerana Allah. Di samping kerana Allah pasal apa? Pasal dia ni hamba ni jahat sikit. Dia ada 5 orang, dia merdeka seorang. Seorang ni pasal apa merdeka? Satu kerana Allah, yang kedua pasal jahat. 4 lagi dia duduk simpan lagi. Dia memerdekakan hamba tu dengan niat yang bercampur. Satu kerana Allah, satu kerana hamba tu jahat. Pasal itu dia merdekakan. Itu satu. Dan begitu juga dengan orang yang pergi naik haji supaya dapat kesihatan dengan sebab pergerakan musafir itu, ataupun dapat kelepasan daripada jahat yang melintang di negerinya, ataupun supaya lari dia daripada musuhnya di dalam rumah, ataupun daripada cemuih akan anak isterinya, ataupun melarikan diri daripada kerjanya, maka berkehendak dia bersenang diri beberapa hari pergi Mekah haji tujuan tu. Dia pergi Mekah ni pasal apa? Satu, pasal rukun Islam. Sebagai orang Islam kena pergi buat haji di Mekah. Di samping tu pasal apa? Dia kata kalau tak pergi Mekah masa kerja ni rugi ya, cuti haji tak pakai. Ingat itu. Kalau nanti pension esok baru pergi haji, rugi ya, ni orang bagi kemudahan cuti haji tak pakai. Dia kata sayang dia kata. Pergi Mekah lah dia kata masa duk kerja ni supaya dapat menikmati cuti haji tu. Niat dia pergi Mekah sudah campur. Banyaklah, banyak sebab lain lagi lah. Pasal apa ni? Pasal apa dia nak lari pergi Mekah ni? Pasal apa? Dengar kata BPR nak main siasat. Dan tak minta pergi Mekah buang dia kata, dia pamai aku tak ada di pejabat sana. Lagi dia duduk tanya ni pun nak pergi peluk kaki juga. Ni pasal apa? Yang pergi Mekah, yang pergi umrah, pergi buat umrah ni apa semua. Pasal apa? Dengar BPR nak main pejabat tu Allah. Pergi tu, satu niat kerana Allah lah. Nak buat umrah, umrah ni ibadat. Yang kedua, BPR duduk main tanya ni politik. Bercampur. Dia kata ini contoh-contoh yang dia bawa main dekat kita. Kemudian bawah lagi dia kata ataupun seperti seorang yang sembahyang malam-malam ni, kaki duk bangkit buat qiyamul lail ni, maksudnya ialah menolak mengantuk daripada dirinya. Yang dia duk bangkit buat sembahyang malam ni pasal apa? Pasal dia kena penyakit tak boleh tidur. Dan lena sat aja, lena dalam setengah jam, sejam begitu aja, lepas tu mimpi pijak kulit pisang apa ke jatuh jaga. Jaga-jaga nak tidur pula tak boleh. Pusing kanan tak boleh, pusing kiri tak boleh, berasa payang. Mayang sunat.
Jadi dia semayang sunat ni pasal apa? Satu kerana Allah lah. Semayang sunat ni pahala besar. Apa duk dengar lepas duk baca kitab di masjid, duk abang pahala. Buat dapat juga pahala. Saya betul-betul saya pun tak boleh tidur. Bercampur. Ibadat yang dia buat tu bercampur. Dia kata. Supaya ia menjaga ahlinya atau menjaga kenderaannya. Ataupun bangkit semayang malam tu pasal apa? Pasal dia nak kena jaga anak sakit misalnya. Jadi dah duk jaga anak sakit, jaga saja pergi semayang bila lagu tu. Semayang kerana Allah lah, sudah tentulah semayang kerana Allah. Tapi sambil-sambil pasal duk jaga anak sakit ni, duk saja pergi semayang. Ibadat yang dia buat bercampur. Tak betul-betul kerana Allah. Ada kerana lain tu ada juga masuk. Begitu cerita dia. Ataupun seperti seorang yang belajar ilmu supaya mudah atasnya, dengan sebab demikian itu menuntut barang yang memadai akan dia daripada harta. Ataupun tengok duk mengaji, dah ada ijazah bachelor dah, pergi buat master pula. Tengok dah siap master, dah pergi buat PhD pula. Ai, kata rajin belajar dia ni. Dia ni duk belajar ni pasal apa? Ni pergi duk mengaji makin tinggi ni pasal apa? Pasal gaji bachelor dengan gaji master tak sama. Gaji master lebih sikit. Gaji master dengan gaji PhD tak sama. Gaji PhD lebih lagi. Yang tujuan dia pergi duk belajar tu bukan kerana Allah saja, kerana nak upgrade kehidupan dia. Nampak duk mengaji agama, daripada bachelor pergi sambung buat master, master pergi sambung PhD duk mengaji agama ni, nampak macam dia ni betul-betul nak agama. Betul lah dia kata belajar ni kerana Allah, tapi ada PhD gaji Islam ni. Sambung. Begitu dia kata. Atau supaya jadi mulia di antara kaum kerabatnya, dengan sebab itu. Ataupun dia pergi belajar ni pasal apa? Pasal orang nanti hormat dia. Oh, yang jangan bohong, dia ada PhD. Bila kata PhD, tu yang tak tahan hutang tu. Pasal dia ni lulus apa? Dia ni tak ada apa, biasa. Dia ni PhD. Tu tak tahan. Jadi yang dia pergi belajar ni sampai peringkat tu pasal apa? Pasal dia mau supaya orang respect dia. Kalau itu tujuan dia, niat sudah bercampur. Dia kata, niat sudah bercampur. Ataupun seperti orang yang mengajar dan memberi nasihat supaya lepas dia daripada bala dia. Dia ustaz, dia mengaji luar negeri apa semua, balik mai ada ijazah duk pegang, mengajar, duk kerja mengajar sekolah, mengajar maktab perguruan, mengajar universiti apa semua. Masjid tak pergi mengajar. Dia pun tahu pasal dia mengaji agama, dia pun tahu aku ni tak manfaatkan ilmu ada kat aku ni, tak pergi duk mengajar orang apa semua ni. So Tuhan tanya Tuhan tanya ni ilmu yang anda dapat ni ke mana hang manfaatkan ilmu ni? Dia kata apa dah pergi mengajar. Pergi mengajar tu dengan niat apa? Supaya esok Tuhan tak boleh tanya dia. Dekat tu aja. Bukan niat kerana Allah semata-mata. Bercampur juga dia punya amalan dia. Dan sukacita dia dengan sedap hadis dan manis keterangannya. Ada orang ni dia mengajar ni pasal apa? Pasal dia syong. Bila dia baca ayat Quran tu dia syong. Bila dia baca hadis tu dia syong. Dia syong ke syong tu aja. Bukan ada apa. Tengok duk belajar Quran. Sampai tiap-tiap malam pergi duk mengajar, pergi duk belajar taranum. Pergi duk a'udzubillah saja pun berapa kali pekuk telinga kanan, pekuk telinga kiri. Nak buat lagu Bayati, lagi nak buat lagu tu, lagu ni. Yang dia pergi duk belajar ni semua ni pasal apa? Satu dia kata kerana Allah lah. Tuhan suruh belajar. Nabi kata man la yataghanna bil Quran falaysa minni. Nabi kata siapa yang tidak melagu-lagukan dengan Quran, dia bukan golongan aku. Maka kerana tu dia nak pergi belajar lagu. Tapi selain daripada tu, yang sampai tiap-tiap malam tak pernah select dia belajar ni pasal apa? Pasal dia syok lagu tu. Dia syok. Dia dengar lagu tu motik elok. Ada orang lagu tu. Ada orang lagu tu. Dia orang lagu. Dia cukup menghargai lagu ni. Dia dengar satu orang baca sedap tu ni, tangan duduk kat meja ni. Dia sedap tu, dia tak boleh cerita kat orang. Yang dia duduk pergi belajar ni pasal apa? Pasal dia syok lagu tu. Jadi bukan kerana Allah saja, kerana syok lagu tu satu. Bercampur dia ni. Tak salah, tapi bercampur ni dia tak jadi solid ikhlas kerana Allah tu. Dia kata. Ataupun sanggup dia dengan khidmat ulama ataupun sufi supaya jadi kehormatan itu banyak di sisi mereka itu dan di sisi orang-orang, dan dipandang orang akan dia dengan mata kebesaran dan mata kemuliaan.
Dia belajar agama apa semua ni, dia buat bagi nampak diri dia ni jadi macam ulama. Dia mengaji agama ni macam-macam. Ada yang nampak jadi pattern ulama, ada yang mengaji agama tapi dia tak jadi pattern ulama, tapi dia ulama. Dia ada ilmu agama dalam diri dia. Dia ni mengaji agama, dia buat pattern dia tu, dia punya appearance dia tu bagi nampak macam ulama. Sampai nak jumpa dia pakai seluar panjang ni tak pernah jumpa. Jumpa bila pun dengan jubah dengan serban, nampak pattern dia tu pattern ulama. Dia buat lagu tu pasal apa? Satu pasal apa? Pasal syok orang hormat dia. Jahannam juga. Tuan nampak ni, dia nak abang kat kita ni, dia nak abang kata iblis ni, dia tak lepas kita. Dia tak lepas kita, hang jaga kontrol buat nak pergi elok pun dia cup masuk juga dalam darah kita. Dia bagi kita ni jadi biskut Mary kembar. Aku ni ulama ni. Tengok orang semua tapa mai hormat aku ni. Kalau itu ada dalam diri dia, dia pun terpedaya juga. Dia nak abang kat kita macam ni. Pasal apa? Supaya itu menjadi satu kebesaran dan kemuliaan bagi dia. Dia syok buat bagi nampak macam ulama tu, supaya orang semua mai tunjuk hormat pada dia. Dia rasa dia selesa dengan hormat orang pada dia. Begitu. Ataupun mengajak dia supaya dicapainya dengan dia taulan di dalam dunia dan kehidupan. Ataupun dia seronok hidup mengajak sana sini, kenal orang ramai, kawan ramai. Bila kawan ramai ni senang baca dia. Itu tujuan dia. Bila pi kaunter JPJ tak gaduh berotong. Ustaz, tu kira dah cantik. Dia pun pi kot tepi, ustaz nak buat apa? Nak renew road tax dia. Mek dia buat. Tak gaduh berotong. Sana dah pergi settle. Nah Ustaz Allah, terima kasih. Dia syok yang tu. Kalau itu di antara tujuan dia, pergi mengajak, pergi ceramah, pergi apa, nak bagi orang kenal ramai, nak bagi mudah urusan dunia dia, bercampur juga amalan ibadat yang dia buat. Dia kata, begitu. Ataupun mengambil air semayang dia supaya boleh membersih diri dengan air, ataupun dapat bersejuk dengan dia, atau mandi supaya bagus bagus. Ataupun dia ni duk ambil air semayang, batal air semayang, ambil air semayang, batal air semayang, ambil air semayang. Sentiasa dalam keadaan ada air semayang. Pasal apa? Satu, dia kata Nabi sentiasa dalam keadaan ada wudu. Aku pun nak ikut Nabi. Yang kedua ni, musim-musim panas ni duk ambil air semayang, selalu bagus, badan rasa lega. Campur juga sikit. Ambil ayat semayang tu kerana nak jaga macam Nabi. Cantik dah, dekat tu cantik dah. Sikit lagi dia masuk, dia kata pasal ni musim panas ni, ambil ayat semayang bagus, badan kita rasa fresh. Campur juga dia tu, kerana Allah dan kerana nak fresh badan. Ada juga dia kata. Ataupun beriktikaf dia dalam masjid supaya ringan atas dia sewa rumah. Ada juga lagu ni. Ya Allah, tengok sampai dia ni ada rumah. Kata ada rumah, hari-hari duduk masjid aja. Rupa-rupanya sip duit, tak payah sewa rumah. Masjid tu kira jadi rumah dia. Ada. Kalau ada kerana tu, kira duduk i'tikaf tu pun kira tak apa cantik. Pasal apa? Niat dia bukan kerana Allah. I'tikaf tu kerana tak mau sewa rumah. Tengok contoh dia bawa ni, kita baca pun ada ke orang tu ni, lagu tu. Kan? Dia kata ataupun puasa dia supaya ringan diri dia daripada ulang alik masak makanan. Puasa ni pasal apa? Dia kata kalau puasa senang, siang tak gaduh masak, kira masak apa malam dia. Sekali masak aja, jadi lega banyak. Kan? Laki bini, dua-dua pun dah tua dah, anak-anak semua lepas rumah habis dah. Tinggal 2 orang di rumah. Bini dia kata kat laki dia kata abang, kita dah ni Isnin Khamis kita puasa. Lepas tu 3 hari dalam sebulan. 12, 13, 14. Dalam bulan kita ambil puasa sunat. Laki dia kata hang rajin pula duk puasa lah ni. Dia kata senang, tak gaduh masak siang. Puasa tu satu sunat lah. Yang kedua mesti segan nak masak siang. Campur juga ibadat puasa dia buat. Dia kata. Ataupun bersedekah dia pada orang yang minta kepadanya, supaya berhenti orang daripada minta dan tidak meminta dengan bersungguh hati kepadanya. Ataupun dia bagi sedekah. Pasal apa dia bagi sedekah? Pasal lemah kawan ni duk minta. Jumpa muka ya, Ustaz minta tolong sikit. Jumpa ya, Ustaz saya betul-betul tangkul. Jumpa ya, Ustaz boleh bagi orang 300 cantik. Dia kata perlemah dengan dia ni. Sampai tak boleh jumpa je nak pinjam duit. Ambil. Bagi juga duit. Nampak macam sedekah. Tapi bagi tu kerana fed up dengan kawan ni. Sedekah tu patutnya dapat pahala. Tapi bercampur dengan kerana fed up dia bagi, rosak juga ibadat dia.
Begitu. Ataupun ziarah dia akan orang sakit, supaya diziarah orang akan dia apabila dia sakit. Ada juga lagu tu. Kata ni, jiran kita sakit ni, bini kata, jiran kita sakit ni orang pakat duk pergi dah, abang tak pergi. Dia pun kata tak apalah, kita dekat, kita tak kalau pergi pun lepas kita boleh pergi. Esok bini kata lagi, abang, orang duk tanya, tak nampak muka abang kata. Abang tak pergi, esok abang sakit, orang tak main tengok abang. Tengah bini dia kata begitu, dan ambil ke mereka pakai buah baju, lompat pergi. Pergi tu pasal apa? Pasal takut juga. Saat ni kita sakit, orang tak main tengok. Ziarah orang sakit tu, kalau kerana Allah dah dapat pahala. Tapi kerana takut orang tak main tengok kita, bercampur. Dia nak abang kata ibadat ni boleh jadi bercampur. Dan menurut dia akan jenazah orang, supaya diikut orang di belakang jenazah ahlinya. Dia yang tujuan bila ada orang mati tu ikut, pergi sampai ke kubur apa semua tu, pasal apa? Pasal esok pokok dia mati, orang ikut dia. Begitu. Ataupun diperbuatnya sesuatu yang demikian supaya orang tahu akan dia baik. Ataupun tujuan dia buat tu nak bagi orang tahu dia ni bagus, jaga masyarakat. Gitu. Ataupun disebut orang dan dikenang orang akan dia. Ataupun esok orang duk sebut baguslah, nak cari wakil rakyat macam ni payah. Kenuri kenara bila pun ada. Bukan 5 tahun sekali baru timbul. Lagu tu pun ada. Dan juga dipandang orang kepadanya dengan pandang baik dan pandang hormat. Maka sebagaimana ada pembawaannya itu berhampir diri kepada Allah. Tetapi ada pula berhubung kepadanya satu lintasan daripada lintasan ini. Ceritanya buat ibadat tapi nampak campur. Satu kerana Allah, satu lagi tu yang nak jadi rosak ibadat dia. Jadi maka sesungguhnya telah keluar amal itu daripada sempadan ikhlas. Dia kata, kalau jadi macam-macam contoh dia sebut tadi, maknanya ikhlas kita tu dah dicemari. Dah tercemar dah ikhlas kita. Dan keluar dia daripada keadaannya ikhlas bagi wajah Allah dan masuk kepada syirik. Takut lebih teruk lagi, bukan setakat tak ikhlas, jadi syirik pula kita. Kita buat ni kerana Allah dan kerana benda lain. Allah sudah disekutukan dengan benda lain. Takut dia pergi jadi sampai macam tu. Kerana ikhlas itu ibarat daripada suci, daripada riak dan daripada ini bahagian semuanya. Pasti ikhlas dia tak boleh ada yang ni semua. Betul, buka terus sampai muka surat penghabis 232. Dia kata masalah beramal tidak dengan kerana Allah itu apa hukum dia. Ini kita nak tengok. Tadi kita dah baca contoh dah. Tu 2-3 muka tu dia dah bawa contoh Lagi banyak contoh kita baca, lagi takut kita. Pasal apa? Pasal bila kita baca, kita kena cermin diri kita. Kita pergi haji dah. Kita pergi haji itu pasal apa? Kita duduk sedekah, duduk derma. Kita duduk sedekah, duduk derma kerana apa? Kita duduk main masjid mengaji. Kita duduk main masjid ni kerana apa? Kita duduk main masjid, duduk mengajak. Kita duduk mengajak ni kerana apa? Ni semua ni tengok balik, muhasabah balik, cermin balik diri kita. Kita ni betul-betul duduk dah atas landasan ikhlas kerana Allah, ataupun amalan yang kita buat ni sebenarnya pun bercampur banyak. Kemudian dia kata, beramal tidak dengan kerana Allah itu apa hukum? Kalau jadi bercampur macam tadi ini, apa hukum dia? Kata Imam Al-Ghazali di dalam Ihya, ketahui olehmu bahawasanya amal itu apabila tidak ada ia ikhlas kerana Allah, bahkan bergaul amal itu dengan riya ataupun bahagian-bahagian nafsu, maka telah bersalah-salahan ulama pada yang demikian itu. Adakah ia dapat pahala ataupun dapat seksa semata-mata, ataupun tidak dapat apa suatu sama sekali? Ulama bincang benda ni. Kalau amalan nak kita buat ni bercampur. Di Mekah ni satu kerana Allah suruh pergi, dia jadi rukun Islam. Dan satu lagi kerana apa? Orang duk kata kita tua dah, Mekah tak pergi lagi. Kerana tu pergi. Bila kita pergi Mekah kerana yang macam ni, amalan kita yang kita buat masa pergi buat haji di Mekah tu, Tuhan terima ke tak? Ulama bincang benda ni. Adakah dapat pahala? Ataupun pahala tak dapat, dapat dosa? Ataupun apa pun tak dapat? Pahala pun tak dapat, dosa pun tak ada, kira amalan itu kira saja buat saja. Tak diberi pahala dan tak berdosa. Macam mana? Saya kata. Maka bermula orang yang beramal semata-mata riak, maka ia itu berdosa semata-mata. Satu, dia kata kalau kita buat tu tak ada ingat kerana Allah langsung, buat tu betul-betul kerana nak tunjuk orang, yang tu berdosa. Saya tak boleh cakap banyak. Kita buat tu semata-mata ingat nak tunjuk ke orang, kata kita bagus, itu aja tujuan kita buat. Kalau itu saja tujuan kita, tak ada pahala, bahkan berdosa kita ni. Dan ialah sebab kepada murka Tuhan dan sebab kepada azab Tuhan.
Tuhan marah dan akan kena azab. Dan ada pun orang yang beramal dengan ikhlas kerana Allah, maka ia sebab dapat pahala. Yang kedua, dia buat memang kerana Allah betul-betul. Yang ni tentu dapat pahala. Tak payah bincang banyak. Yang tadi, buat memang betul-betul niat nak tipu orang. Niat betul-betul nak tunjuk ke orang. Yang tu dosa dah. Tak payah bincang banyak. Yang kedua ni, memang buat ikhlas kerana Allah sungguh. Yang ni tentu dah dapat pahala. Tak payah bincang banyak. Yang tu. Dan bermula amal yang bercampur dan berhimpun di antara dua qasad tadi. Hak contoh dia bawa banyak tadi ni, iaitu qasad kerana nak cari wajah Allah dan keredaan Allah, dan qasad dunia. Buat ada dua ingat. Maka zahir pada segala hadis menunjukkan tiada pahala baginya. Berdasarkan hadis Nabi, buat tu tak ada pahala. Dan pada aku, yakni pada Imam Al-Ghazali, cacat amal yang demikian itu boleh aku terangkan satu-satunya. Imam Ghazali dia bagi tafsir lagi. Dia kata taklah semata-mata tak ada pahala, tapi tengok dulu dia kata macam mana. Iaitu ditilik kepada kadar kuat pemimpin dan pembawa kepada campuran itu. Iaitu jika sekiranya pembawa kepada agama bersamaan dengan pembawa nafsu, nescaya gugur amal itu tidak berpahala, tapi tidak berdosa. Kalau buat tu sama-sama kuat kerana Allah, di samping kerana tak larat dengar orang tu kata. Dia pergi buat haji ni di Mekah ni, satu kerana Allah lah. Memang dia pun ada ingat Nabi buat haji, cuma tak ingat nak tila ni, ingat nak pergi lambat lagi. Tapi orang tu kata macam-macam, hang dah tua dah, duit pun ada, tapi Mekah tak pergi lagi. Tak tahan orang tu kata tila ni Tapi memang dia ada ingat Nabi Mekah, cuma nak ingat nak lambat lagi. Oleh kerana orang tu kata banyak, tila ni. Perbuatan dia pergi buat haji itu sama berat. Dia antara kerana Allah dan kerana tak tahan orang tu kata. Bila benda ni sama kuat, Imam Ghazali kata pahala tak dapat, tapi tak berdosa. Pahala tak dapat, tapi dosa pun tak kena. Itu satu. Dan jika ada pembawanya riak lebih kuat, maka amalan itu tidak berfaedah serta mendatangkan mudarat dan mau ia kena seksa. Imam Ghazali kata, tapi kalau riak tu lebih, memang dia niat aku nak tunjuk, aku tiap-tiap tahun aku boleh pergi buat umrah, tiap-tiap tahun aku pergi nak tunjuk kata dia ni kuat buat agama, niat nak tunjuk ke orang kata dia kuat buat agama, maka dia tak dapat pahala, bahkan dia berdosa di sisi Allah. Betul-betul. Sungguh juga dia kata seksanya lebih ringan daripada seksa amal semata-mata riak. Dia kata walaupun seksa dia ringan, tapi dia kena seksa. Jangan ada ingat macam tu. Dia kata, dan ini dipetik daripada Ihya Ulumuddin. Dia kata, Alhamdulillah yang ala tamam juzuk yang ke-17 ini, serta diiringi dengan juzuk yang ke-18, awalnya Abwaab Sifatil Jannah. Habis khatam jilid ni. Yang berikutnya saya dibincang dengan pihak masjid apabila kita nak baca. Jadi tuan-tuan, apa yang kita baca pada hari ini, kesimpulan yang boleh kita ambil ialah sedaya upaya kita cuba ikhlaskan apa yang kita buat. Dan lebih penting, yang lebih besar daripada tu, minta dekat Tuhan, supaya Tuhan pelihara hati kita, supaya kita ikhlas kerana Allah. Jaga, tuan-tuan kena baca satu buku, tuan-tuan. Satu buku ada dalam pasaran lah ni. Dia nama tajuk buku tu Talbisu Iblis. Talbis Iblis. Tuan-tuan baca buku tu. Talbisu Iblis. Buku tu buku Arab, tapi dah diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ada dijual di kedai-kedai buku. Talbisu Iblis. Baca buku Talbis Iblis ni, tuan-tuan baca, tuan-tuan sejuk sampai kaki. Tebal macam tu buku. Dia cerita dekat kita satu dia cerita apa juga kita ni, siapa juga kita ni, kerja apa juga kita ada buat, Iblis ada jalan nak masuk. Kita ni, kita jadi mufti ke, kita jadi qadi ke, kita jadi ulama ke, kita jadi tok guru ke, kita jadi ustaz ke, kita jadi cikgu ke, kita jadi profesor universiti ke, kita jadi doktor ke, kita jadi apa pun, Iblis ada lorong nak masuk. Dalam buku yang kata Talbisu Iblis tu, tuan-tuan baca, dia cerita sebagai tok guru, Iblis masuk ke mana. Dia tok guru, masyarakat sebut nama dia, semua orang hormat, tapi Iblis ada jalan nak masuk kat dia. Macam mana cara Iblis masuk kat dia, dia ada cerita dalam buku tu. Bila kita baca buku tu, berasa macam kena kat kita.
Bagus buku tu. Supaya bila kita tahu lorong-lorong yang iblis nak masuk tu, kita boleh sedaya upaya cuba tutup lorong-lorong. Jadi bila main benda-benda macam ni, jadi kita sendiri kena mujahadah dengan diri kita. Ayatnya dia kata wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bermujahadah pada jalan kami, Allah akan tunjuk kepada dia jalan Allah. Bila kita rasa macam ada dah jarum iblis masuk, astagfirullahaladzim, potong balik. Dia main, benda ni dia main, tuan-tuan. Bila dia main aja kita rasa ni ada tak kena dengan kita ni. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim tu kira potong dia. Dia duduk masuk. Tuan-tuan, ada orang dia punya prihatin ni sampai kita rasa takut. Satu sahabat duk kerja di MAS Kuala Lumpur, Malaysian Airlines System di Kuala Lumpur. Satu sahabat, dia boleh telefon saya. Dia kata, Ustaz, saya ada masalah. Ustaz beritahu kat saya. Dia kata, macam mana saya nak buat? Tanya dia, apa hal? Saya tiap kali lepas semayang saya menangis. Kita dengar suara dia pun kita tahu. Dia cakap ni cukup bagus lah, orang bagus. Kita dengar suara kita tahu. Ustaz, dia kata, saya tiap kali lepas semayang saya menangis. Saya tanya dia, pasal apa? Tak tahu Ustaz. Dia kata, saya rasa saya ambil dah langkah-langkah yang sepatutnya. Daripada start ambil ayat semayang apa semua ni, semua saya buat yang terbaik. Sampai masa duk basuh muka pun duk ingat dalam hati, ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa aku bersama dengan gugur ayat semayang ni apa. Jaga. Saya semayang, dia kata, saya cuba Ustaz, sedaya upaya ikut ni apa yang hadis sunnah kata semua saya ikut. Saya pastikan semayang saya mata tengok tempat sujud, masa tahiyat mata tengok dekat jari. Saya buatlah sedaya upaya saya buat. Saya cuba bawa hati saya hadir dalam semayang, saya kata. Tapi dia kata bila bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia main dalam hati ni, semayang hak Tuhan tak terima. Saya takut dah, saya menangis. Dia nak cerita benda ni pun dia sebab dia tak ada nak keluar suara. Dia nak tanya, dia kata, macam mana Ustaz, adakah semayang saya Tuhan tak terima? Saya ni pula pihak yang kena tanya dengan dia ni pula. Bila dengar lagu tu kita rasa lebih insaf lagi. Pasal dia boleh ingat dalam macam tu. Kita tuan-tuan, kita ni kita take for granted, kita buat mudah ya. Kita semayang, kita apa kita buat, lebih pun kita anggap semua dah okey. Kita langsung tak ada fikir tentang benda-benda ni, tentang kemurnian ibadah kita buat, kita tak nak fikir. Tapi ada orang dalam ramai ni, ada orang yang Allah bagi dia fikir benda-benda macam ni. Berapa punya bersih hati dia ni sampai dia duk fikir benda macam ni, fikir ya Allah ni aku buat ni Allah terima ke tak. Susah hati dia ni duk fikir Allah terima ke tak. Kita abang kat dia, kita tanggungjawab kita buat ibadah, tanggungjawab kita sedaya upaya baik sangka dengan Allah. Kita husnuzan dengan Allah. Kita baik sangka, kita buat apa yang Allah suruh buat, harap-harap Allah terima. Kita baik sangka. Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kita buat, Tuhan akan terima. Kita ingat macam tu. Jangan duk ingat Tuhan tak mau terima, takut kot saat lagi kita jatuh di buruk sangka dengan Tuhan. Kata kat dia macam tu. Dia pun dengar banyak tu ya penjelasan. Terima kasih Ustaz, minta maaf ganggu. Assalamualaikum. Tuan-tuan, saya lepas tu jadi duk muhasabah balik, duk fikir balik. Ada manusia tuan-tuan, Allah bagi hati dia lembut macam tu, lembut. Dia takut ni benda-benda, kalau macam tu benda semayang apa buat dah elok dah pun dia takut, kot dia ada masalah Tuhan tak terima. Tuan-tuan, agak-agak orang macam ni nak pergi buat dosa, tentu dia tak akan buat dosa. Kalau benda baik pun dia bimbang, benda jahat dia tak akan pergi dekat. Dengar macam tu, hati kita mau minta dekat Tuhan. Minta ya Allah bagi kita pun jadi orang yang lembut hati macam tu. Minta dekat Tuhan. Tuan-tuan, mudah-mudahan apa yang kita buat Tuhan sertai kita. Mudah-mudahan apa-apa yang kita buat Allah Subhanahu Wa Taala bantu kita untuk ikhlaskan kita. Dan kita pun tahu faedah daripada keikhlasan ini cukup besar. Tengok dalam Sahih Muslim ada cerita hadis 3 orang yang terkurung dalam gua.
3 orang jalan-jalan masuk dalam gua, takdir Allah batu besar mai tutup pintu gua. Hidup tolak tak boleh. Apa 3 orang ni buat? Masing-masing berdoa pada Allah dengan menyebutkan satu amalan yang dia buat, yang dia rasa dia buat ikhlas. Sebut yang tu. Sebut satu amalan, ingat balik apa satu amalan selama hidup dia ni, apa satu amalan yang dia buat, dia rasa betul-betul dia buat tu ikhlas kerana Allah. Sebut yang tu. Kemudian minta dekat Allah, mudah-mudahan ya Allah, kalau betul aku buat benda ni ikhlas kerana-Mu, tolong lepas kami daripada pintu gua ni. Habis doa aja, Allah kisang pintu gua tu sikit. 3 orang punya doa dengan menyebutkan amal ikhlas yang mereka buat. 3 orang sebut, akhirnya pintu gua tu buka, mereka 3-3 boleh keluar. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada situ kita ambil iktibar. Ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah buat kesimpulan bahawa bertawassul dengan amal yang ikhlas adalah diharuskan oleh agama. Pasal apa? Pasal bersandar kepada hadis sahih. Jadi tuan-tuan, umur kita malam ni dah berapa dah? Ada yang 40, 45, 50, 75, 80 umur kita malam ni. Malam ni sebelum tidur muhasabah balik. Daripada akil balik dulu sampai kita malam ni, cuba cari balik, cari. Ada tak ada satu benda yang kita buat betul-betul kita ingat ikhlas kerana Allah? Ada tak ada? Kalau ada, mudah-mudahan itu akan menjadi satu kebaikan kepada kita yang kita tak tahu besar nilai di sisi Allah di akhirat itu. Kalau tak ada lagi, wajar kita bimbang. Dan seharusnya kita cari satu benda, satu hari esok kita buat ikhlas kerana Allah. Mudah-mudahan dia menjadi penyelamat kita di hari akhirat itu. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik silap. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat al-Asr. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana illa alladhina amanu wa Ini ada soalan kawan tanya tadi, apa tajuk kitab yang Ustaz guna dalam mukadimah tadi? Sahih Muslim, hadis Sahih Muslim. Wallahu a'lam. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.